nak belajar macam mana kita buat floating, stay video ni sampai habis. Okey. Sebenarnya kalau kita nak buat floating ni, kita tak perlu pun satu tempat yang dalam. Anda katalah kita ada paras pinggang ataupun paras lutut, paling worst sekali. And then kalau kita ada paras yang agak tinggi sikit, okey je kalau kita nak belajar berenang. Okay, my name is Teacher Hadi, your swimming teacher, your swimming advisor, and I always sharing about water safety and swimming tips. Do subscribe my channel untuk kita dapatkan apa-apa info, apa-apa berita tentang renangan, tips-tips tentang renangan supaya korang boleh belajar dekat sini. Okay, so dalam cerita kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini, saya nak ajarkan korang dengan menggunakan satu ni supaya korang boleh faham apakah konsep terapung tersebut. Okay, kita nampak botol air ni. Botol air ni dia penuh dengan udara dekat dalam dia. Bila kita letak dekat dalam air, dia akan terapung. Kenapa dia terapung? Ada udara dekat dalam botol ni. Bila kita tekan kat dalam, dia akan terapung balik. Bila kita akan tekan kat dalam, dia akan terapung balik. Sebab apa? Dalam dia ada udara. Namun bila kita masukkan air dekat dalam kita punya botol ni, dia akan menyebabkan udara tu keluar. Nampak bubble tu? Okey, bila air tu dah masuk dekat dalam ni, bermaksud dia dah tak ada udara. Apa yang akan terjadi kepada botol ini? Dia akan jadi tenggelam. Okey, let's go. Back to me. So, itulah terjadi kepada badan kita. Badan kita ni, paru-paru kita ni yang akan mengawal udara dekat dalam kita punya badan kita, yang menyebabkan kita boleh floating ataupun kita boleh tenggelam. Kita tolak dulu body fat kita tinggi ke, body fat kita rendah ke. Yang paling penting sekali, semua ada paru-paru kan. Bila semua ada paru-paru, semua boleh buat benda ni. Okay? Yang penting kena tahu cara yang betul. Right? Okey, untuk pertama sekali, yang sebenarnya daripada video yang sebelum ni, korang boleh dah tahu macam mana kita dah buat pernafasan. Bila kita dah tahu buat pernafasan yang betul, kita akan boleh belajar dua perkara lagi. Dalam video ni, saya akan ajarkan korang buat dua floating yang asas, iaitu front float dan juga back float. Dan semestinya kita kena ada water confidence yang baik. Macam mana kita nak dapatkan water confidence yang baik? Lakukan banyak aktiviti bubble, swimming dekat dalam air supaya banyak kita akan dapat tingkatkan water confidence kita. Okay, untuk buat floating sebenarnya kita perlu relaxkan badan kita, dan bila masa kita relaxkan badan kita tu, kita akan buat seperti bintang dekat dalam air. Okay, so kita buat bintang dekat dalam air, pastikan badan kita ni relax saja. Okay, floating yang paling mudah untuk kita buat adalah floating ke bawah, pandang bawah. Okay, tarik nafas, dah belajar kan hari tu, kita tarik nafas guna mulut, ambil nafas, and then lepas tu kita terus buat ke dalam air. Okay, ke dalam air nanti seperti yang kita tunjuk kan. Okay, so semasa kita buat floating ni, tahan nafas. Pastikan paru-paru kita ni penuh dengan udara supaya kita akan kekal terapung. Dan untuk kita buat back float, dia ada tricky sikit. Kepada mereka yang water confidence dia tak berapa nak cantik sangat, dia akan mempunyai masalah dalam membuat back float ni. Tetapi saya akan terangkan dekat dalam video ni macam mana kita nak buat back float dengan betul supaya kita akan rasa lebih mudah untuk kita buat back float tu. Okay, yang pertama sekali kita akan baringkan badan kita seperti bintang, sama juga seperti tadi. Masukkan paru-paru kita dengan udara dengan penuh supaya kita lebih mudah untuk kita terapung. Tahan nafas dan biarkan terapung. Lembutkan badan kita. It's okay kalau korang rasa kaki korang tenggelam sedikit. Yang paling penting sekali, apa body korang akan terapung. Itu yang paling penting sekali. Nanti saya akan ajarkan macam mana kita nak naikkan kaki kita lurus ke atas air. Okay, so semoga membantu, semoga bermanfaat. Saya Teacher Hadi, your swimming teacher, your swimming advisor, and I always sharing about water safety and swimming tips. Sharekan video ni kepada ramai orang supaya ramai lagi yang tahu tentang perkara ini, dan boleh subscribe kita punya channel YouTube kita untuk dapatkan pelajaran-pelajaran ataupun tips-tips berenang dengan lebih berkesan lagi.